Pasukan bomba ni ada terima laporan satu kebakaran yang berlaku di sebuah apartmen. Waktu ni api marah sangat dan musnahkan hampir keseluruhan unit tu. Bila api dah berjaya dipadamkan, diorang jumpa mayat seorang wanita ni rentung sampai orang pun susah nak cam muka dia. Masa ni juga ada sebilah pisau tertusuk dekat dada dia. Hai guys, mungkin kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Jadi story kali ni berkaitan seorang perempuan yang ditemui rentung iaitu Teresita Basa, berumur 47 tahun dan berketurunan Filipina yang tinggal dekat Amerika Syarikat. Jadi dia datang ke Amerika Syarikat ni sebab dia nak cari pekerjaan dalam bidang muzik sebab dia memang minat sangat dalam muzik tu. Tapi disebabkan peluang pekerjaan dalam bidang tu susah nak dapat, dia pun terus bekerja sebagai ahli terapi pernafasan dekat sebuah hospital ni. Walaupun hasrat dia tak tercapai, tapi dia sambung belajar dalam bidang muzik tu. So kiranya dia ni belajar sambil bekerja lah dekat sana. Pada 21 Februari 1977, ada kawan Basa ni call dia, so macam biasalah diorang sembang santai je, tanya khabar semua. Dalam call tu pun, suara Basa pun tak ada tunjuk gaya cemas ke ketakutan ke, memang tak ada. So diorang pun borak lah dalam 30 minit macam tu. Waktu dalam call tu, Basa ni ada bagi tahu kawan dia ni yang dia tengah tunggu seseorang untuk datang ke rumah dia. Sebab Basa ni ada minta tolong dekat orang tu untuk baiki TV dekat rumah dia. Lepas beberapa jam kemudian, ada jiran Basa ni macam ada bau something tau, macam bau terbakar. Bila dia cuba cek dekat dalam rumah dia, tak ada tanda-tanda kebakaran tu berlaku. Tapi bila dia tengok ke arah rumah Basa, dia nampak asap hitam yang keluar dari rumah Basa tu. Dia pun terus call bomba dan semua penduduk dekat apartmen tu diarahkan untuk keluar dari sana. Tak lama kemudian, pihak bomba pun sampai dan diorang terjah masuk ke dalam rumah Basa. Waktu ni api memang tengah marak sangat. Sebahagian ruang tamu tu memang dah terbakar habis lah. Bila api dah berjaya dipadamkan, pihak bomba pun terus melangkah ke setiap sudut sebab nak cari punca kebakaran tu lah. Awal tu diorang anggap mungkin kebakaran ni berlaku sebab kemalangan macam letar pitas ke kan. Tapi bila diorang cek setiap sudut tu, tiba-tiba diorang jumpa jasad perempuan tertimbus dekat bawah tilam yang dah terbakar tu. Masa diorang angkat tilam tu, memang diorang nampak jasad perempuan yang dah rantung tak berpakaian tu, sampai diorang pun tak nampak bentuk muka perempuan tu lagi. Tapi apa yang lebih menonjol dekat jasad tu, dekat dada dia ni ada pisau. So perempuan tu ditikam lah. Lepas bomba jumpa jasad tu, diorang terus call polis untuk datang siasat dan hasil dari bedah siasat tu, jasad perempuan tu adalah Teresita Basa. Punca kematian dia pula disebabkan tikaman dekat dada dia. Polis pun mula jalankan siasatan untuk cari bukti, tapi bila diorang siasat setiap sudut rumah tu, memang tak ada tanda-tanda rumah tu kena pecah masuk, macam pintu kena congkel ke, tingkap pecah ke, memang tak ada. Tapi apa yang polis jumpa masa tu, nota pelik yang tertulis Get Ticket for AS. AS ni adalah singkatan nama. Jadi kalau korang nak tahu siapa AS ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Lepas 6 bulan, polis masih tak dapat jumpa petunjuk yang jelas tentang siapa yang bunuh Basa ni. Walaupun diorang dah kumpul beberapa bukti macam pisau dan nota pelik tu, kes ni masih tak dapat diselesaikan lagi. Pada Jun 1977, ada seorang perempuan yang bekerja dekat hospital yang sama dengan Basa iaitu Remy Chua. Tiba-tiba buat pengakuan pelik tentang Basa. Dia cakap dia dirasuk oleh roh Basa dan masa dia kena rasuk tu, suara Basa yang keluar. Maksudnya, dia macam roh tu masuk badan dia, tapi yang cakap masa tu adalah roh Basa lah. Waktu ni juga, Basa bagi maklumat penting untuk bantu siasatan tu. Salah satu benda yang dia cakap adalah Alan Shower, lelaki yang dipercayai pembunuh Basa. Kan tadi Kim ada cakap diorang jumpa nota pelik dengan nama singkatan AS. Jadi AS tu adalah Alan Shower tu lah. Bukan tu je maklumat yang Basa bagi, tapi dia ada cakap juga yang Alan ada curi barang kemas dia dan hadiahkan dekat teman wanita Alan. Untuk pengetahuan korang, Alan ni bekerja dekat hospital yang sama dengan Basa ni, dan rumah dia pun tak jauh dari kawasan apartmen Basa tu. Pada mulanya, polis memang tak percaya dengan apa yang Remy cakap. Diorang rasa macam tak logik dan agak pelik untuk percaya yang tu adalah roh Basa. Polis pun memang ragu-ragulah dengan cerita tu, takut Remy ni mereka ceritalah. Tapi lepas buat siasatan lebih lanjut, maklumat yang Remy bagi melalui rasukan tu memang terbukti membantu. Jadi lepas dengar cerita Remy pasal barang kemas Basa tu, polis pun mula siasatan lebih mendalam untuk cari bukti yang boleh kaitkan Alan dengan pembunuhan tu. Diorang pun kumpul bukti-bukti lain, termasuk tengok latar belakang Alan, hubungan dia dengan Basa dan tanya orang-orang yang kenal dia. Jadi Alan ni memang ada rekod jenayah lah sebelum kes pembunuhan Basa ni. Polis pun mula menyoal Alan dan dia pun mengaku yang dia datang dekat rumah Basa sebab nak betulkan TV rumah dia. Tapi dia balik ke rumah semula, kononnya dia cakap yang alat
peralatan yang dia bawa masa tu tak sesuai untuk baiki TV basah. Lepas tu dia balik. Bila polis dengar keterangan tu, memang diorang rasa macam ada something yang dicuba sorokkan dan diorang pun mula soal teman wanita Ellen pula. So polis pun tanyalah pasal barang kemas yang Ellen bagi tu, dan teman wanita Ellen ni pun cakap memang dia ada terima barang kemas dari Ellen. Masa teman wanita dia tunjuk barang kemas tu, memang barang kemas basah tu ada dekat dia. Jadi memang dah terbuktilah yang Ellen ni memang dalang utama dalam kes pembunuhan tu. Tapi kan si Ellen ni memang tak nak mengaku masa awal-awal tu. Padahal dah ada bukti kukuh pun dia masih berkeras yang dia tak bunuh basah. Tapi bila dia kena paksa bagi keterangan yang betul, diorang bagi tekanan dekat Ellen dan akhirnya dia pun mengaku juga yang dia bunuh basah sebab dia terdesak nak pakai duit. So dia bakar apartmen basah tu sebab nak hilangkan bukti yang ada dekat situ lah. Pada 23 Februari 1979, dia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Tapi disebabkan dia berkelakuan baik, hukuman penjara dia dikurangkan 4 tahun dan pada tahun 1983, dia dibebaskan. Bila tahu pasal hukuman dia tu, Kinong komel lah sebab dah terang-terang dia bunuh orang kan. Tapi hukuman tu macam tak kena kan? Apa-apa pun kira rasa cukuplah story untuk hari ni. Yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan jumpa lagi kita di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.